Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita buka pengajian kita pada pagi ini baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah habis mengenai apa nama ni, al-jinayatu ala ma dunan nafs, yang mana kita dah tengok al-jinayatu ala ma dunan nafsi tanqasmu ila qismain. Awalan al-jarahat fi as-sujad yani fi ar-ra's wal wajh, thumma al-jinayah al-jarahat fi sa'iril badan. Kita tengok dah ada jenayah yang bukan membunuh, iaitu jenayah yang menyebabkan kecederaan, sama ada yang berlaku pada bahagian kepala dan juga wajah, dan juga yang berlaku pada keseluruh anggota badan yang lain kan. Kita dah habis yang tu kan? Kita dah habis, nanti Umi tengok sekejap, 3, kalau dalam buku kalau dalam buku kita ni, muka surat 39, Al-Qisas 396 ya. Ini minta maaf sebab tadi ada hal, jadi terpaksa start kelas lambat sikit lah. Kita dah tengok apa nama ni, semua sekali Al-Qisas Bikasul Izam, Al-Qisas tu apa nama, bi'ibtal manafi' kan, kita dah tengok ibtal apa ni, hilang keupayaan bagi setiap anggota kan, yang mana kalau Umi dah terang minggu lepas yang berkait dengan as-sam'u, di situ ada anak-anak kena faham, maksudnya kalau as-sam'u satu, al-uzun satu kan. Kalau sekiranya A ni dia gunting telinga B dan pendengaran masih okey, kalau digunting kedua-dua telinga maka dia kena bayar. Kalau dia sengaja kena bayar dia mughallazah, yang kategori dia mughallazah lah itu. Dia kamilah itu 100 kaunter kan. Namun kalau sekiranya digunting telinga dan menyebabkan pekak kedua-dua telinga, maka dia kena bayar 2 kali diah lah. Maknanya jadi 200 kaun. Sebab dia satu, diatun lil sam'i wa diatun lil uzun. Baik, jadi hari ini kita tengok kepada tajuk baru. Minggu sekarang kita minggu yang kelima kan? Minggu yang keenam dah. Umi lupa. 5 Umi. Kelima sebagaimana kita janji kalau ikut kepada perancangan pengajaran kita, kalau minggu ke-6 nanti kita akan buat satu kuis. Kuis sebanyak 20 markah. Kuis sebanyak 20 markah, yang mana kuis tu adalah bergantung kepada apa yang kita belajar lah. Apa yang kita belajar, Umi cuba nak share sikit. Hari ni kita tengok nota. Kalau ada buku, buku kita muka surat 396 kalau Al-Qisas muka surat 396. Kita dah habis mengenai apa nama ni, al-jinayah ala ma dunan nafs, kita dah habis alhamdulillah. So menantaqil ila al-mawdu' al-jadid, al-mawdu' al-jadid wa huwa al-qisas. Tengok al-qisas.
Tengok muka surat sekejap 32. Kalau dalam buku kita 396 dalam ni sekejap saya nak itu sekejap. Nampak kan yang share kan? Nampak tak? Nampak Umi. Nampak Umi. Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak, okey. Okey, baik-baik sekejap Yang ni okey, kita dah habis. Okey, ni al-jinayatu ala madin nafs kita dah pun selesai, alhamdulillah. Sekarang kita tengok yang kita dah bincangkan, al-qatlu ataupun al-jinayatu ala nafsi imma ayakuna amadan atau sibhu amadin atau khata'an. Jadi kita tengok dah yang membunuh pun ada juga kategori sengaja, separuh sengaja dan juga tidak sengaja. Begitu juga dengan kesalahan yang melibatkan kecederaan sama ada qat'ut taraf, terpotongnya anggota ataupun kita kata ibtal manafi' adu, menyebabkan kehilangan keupayaan ataupun yang hanya mencederakan saja kan. Baik, kemudian kita tengok dulu, kita dah bincang sebelum ni, Umi nak kena faham betul-betul ni sebelum pada kita masuk kisah. Maksudnya kita dah bincang sebelum ni bagi kategori pembunuhan dengan sengaja, maka hukumnya adalah apa dia? Hukumnya adalah qisas kan. Qisas maksudnya iaitu kita nyawa dibalas dengan nyawa, manakala bagi kesalahan al-jinayatu ala madun nafsi, bagi kesalahan yang membebaskan kecederaan hanya kepada al-muwaddihah pokok kan, yang menyebabkan perkara-perkara yang jelas yang boleh kita kisaskan sama ada contohnya kita ada bersendi ataupun ada sukatan tertentu, contohnya telinga ataupun lidah, misalnya lidah kan ada bahagian pahit, manis dan sebagainya yang boleh ditentukan oleh para pakar. Kalau sekiranya perbuatan jenayah tadi dilakukan secara sengaja, maka boleh juga kita kisaskan kepada kesalahan yang selain daripada membunuh kalau sekiranya dia dilakukan dengan sengaja. Jadi kena faham mulai hari ini kisas tu bukan hanya kepada nyawa sahaja kan. Al-unsa bil-unsa wal-uzun bil-uzun kan kita baca dalam Quran tu kan. Baik, kita tengok sikit iaitu al-qisas. Ma makna al-qisas? Al-qisasu masdarun qassa yaqussu man qassa atharu idza tatabba'a mawati wa aqdami fil masiri. Yang dimaksudkan dengan qisas tu apa dia? Apa yang dikatakan sebagai qisas ialah kita kata kalau qassa ni macam kalau kita tengok macam memotong kan, macam memotong yaqussu man qassa, ataupun yang meninggalkan kesan, ataupun kita kata nak sebut kisah ni fahamnya kata tabi'um mawati aqdamihi, maksudnya sama dengan tapak kaki ketika dia berjalan tu. Maksudnya kalau tapak kaki saiz 6 kan, kalau kaki kita saiz 6 maka tapak kaki kita pun saiz 6 lah. Takkan kita berjalan tu kalau orang tu kaki dia pakai kasut saiz 6 jadi tapak kaki dia saiz 8. Itu maksudnya sama wal maqsud bihi an yaf'ala bi syakhsi misl ma fa'ala bi ghairi min wujuhil aza al-jismiyyi sawan kana al-fi'lu qatlan aw dunahu min al-adrar al-jismiyyah. Jadi yang dikatakan kisah itu sebenar. Tadi makna lughah ni maksud istilahnya yang dikatakan kisah tu apa dia? Yaf'ala bisyakhs. Itu kita melakukan satu perbuatan yang sama misluma fa'ala bi ghairihi. Maksudnya melakukan perkara yang sama dilakukan terhadap orang lain, ma fa'ala bi ghairihi min wujuh ila azza. Min wujuh ila azza. Maksudnya serangan tadi min wujud ajak jismi, sama ada serangan tadi dalam bentuk serangan kepada tubuh badan, sama akan al-fi'lu qatlan, sama ada perbuatan tadi menyebabkan berlakunya pembunuhan, dunahu ataupun bukannya duna qatlin, bukannya bentuk pembunuhan, iaitu bentuk kecederaan yang telah kita belajar minggu lepas, minal adrari al-jismiyah, ataupun yang membawa kepada kecederaan fizikal seseorang. Itu maksudnya sama ada tindakan yang kita ambil dia melakukan tindakan sama seperti tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, sama ada kita kata perbuatan tadi tu yang melibatkan pembunuhan ataupun kecederaan fizikal pada seseorang. Maksudnya kecederaan dari sudut anggota lah
طيب شروط القصاص والآن ننظر إلى شروط القصاص. يشترط في القصاص بالنفس شروطا 4. Dia kata yashtaritu fil qisas bin nafs syurutun arba'ah. Sekarang ni kita nak tengok. Dia jelas dulu. Sekarang ini adalah syarat qisas nyawa. Syarat qisas nyawa. Ada berapa? Arba'atun. Ada 4. Maknanya kalau kita nak melibatkan hukuman qisas yang melibatkan nyawa, maka mesti merangkumi 4 syarat ini. Apa dia? Al-awwal, asyartul awal an yakuna al-muqtas minhum mukallafan. Maksudnya yang pertama tu individu an yakuna al-muqtas minhum, orang yang ataupun individu yang hendak dihukumkan qisas itu mestilah terdiri daripada mereka yang dah pun mukallaf. Hukum syarak maksudnya bila semua mukallaf ni dia telah pun tertakluk kepada hukum syarak. Bila semua mukallaf mesti ada 2 iaitu balighan aqilan. Baligh dan juga berakal. Ada orang dia baligh tapi dia tidak berakal, tu majnun kan. Ada orang gila, dia baligh dah. Orang tua gila, masa dia baligh dah. Sama ada lelaki atau perempuan memang dia baligh dah kalau dah melebihi umur 15 tahun. Mungkin dia datang uzur bagi perempuan, dia datang haid dah ataupun yang lelaki pernah mimpi dah. Tapi dia lain salah. Itu bukannya mukallaf. Fala qisas ala sabiyyin wala majnunin, dan maka sebab syarat yang pertama itu adalah mukallaf, maka terkeluar daripada kategori mukallaf itu adalah kanak-kanak dan juga orang gila. Wa in sadara minhuma ma yastawjibul qisas, meskipun mereka melakukan jenayah yang boleh dilakukan qisas, yang boleh dikenakan hukuman qisas. Katakanlah orang gila, dia bunuh seseorang yang waras, maka tidak boleh dituntut bela, tidak boleh dituntut nyawa dengan dia sebab dia gila dah. Syarat pertama dia dah habis dah. Syarat pertama memang tak cukup dah. Sebab apa? Laisa lahum aqlun, dia bila laisa lahum aqlun wa huwa ghairu mukallafin, dia bukannya orang mukallaf. Li'anna al-bulugha wal aqla asasut taklif. Sebab baligh dan juga berakal itu merupakan asas kepada apa dia? Tanggungjawab ataupun taklif mukallaf seseorang itu. Maka wad dalil, kita tengok dalil yang melarang ataupun yang menidakkan hukuman qisas dikenakan kepada orang gila ataupun kanak-kanak ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam atau qauluhu alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam an salasah. Rufi'al qalam an salas. Iaitu apa dia? Terangkat mata pena, mana tidak dikira, tidak dicatat amalan mereka itu amalan kepada 3 golongan ini. Apa dia 3 golongan ni? Al-awwal anin naim hatta yastayqiza. Anin naim hatta yastayqiza. Orang yang tidur ni sehingga dia terjaga. Orang yang tidur ni sehingga dia terjaga. Maklumlah, tadi contohnya dia kerja kuat atau memang dia ada penyakit, memang suka mengigau ke malam-malam ke kan. Maksudnya dia tidur, orang tidur ni bila dia mengigau ni macam-macam dia boleh buat. Kan, dia mengigau memang dia mimpi ngeri dan sebagainya, dia mengigau ke dalam mimpi tu dia ingat ke dia bunuh kucing, rupanya dia tikam orang. Maksud dia mengigau. Jadi an-naim, bukan dia sedar lagi. Tiba-tiba bila dah orang tangkap dia atau orang pegang dia, dia baru tahu dia bunuh orang, punya ingatkan dia bunuh kucing contoh. Ala sabil misal kan. Jadi tak kena. Wa anis sabiyyi hatta ya'qila, kanak-kanak. Kanak-kanak ni bukan kata sabi tu bayi, takkan bayi baru lahir pandai bunuh orang dah kan. As-sabi makna kanak-kanak lah. Kalau mai pegang as-sabi, sabi tu baby umi. Macam mana baby nak bunuh orang? As-sabi maknanya kanak-kanak hatta ya'qila. Maksudnya kalau kanak-kanak melakukan pembunuhan, maka dia orang kata buang kes lah sebab dia tidak mukallaf, dia belum berakal lagi. Begitu juga wa anil majnuni hatta ya'qila aw yafiqa. Begitu juga yang ketiganya adalah orang gila, golongan orang gila ni sehingga dia berakal ataupun sehingga dia waras. Kan? Minggu lepas kita katakan A tu berdera B menyebabkan B itu hilangnya akal, betul tak? Ibtal manafi' al-'adhu izalatul aqli kan. Mana hilang akal dia, maka tengoklah kalau dia hilang akal sepenuhnya kena bayar diyatun kamilah. Kalau sekiranya dia gila selang sehari, gila selang sehari tu, hari ni gila, esok dok, hari masa dia gila tu dia bunuh orang, maka lepas kisah walaupun esok dia waras kan. Sebab masa tu dia gila, ataupun dia gila 2 hari, okey 1 hari ke, masih dia gila tu teruk sangat, maka
dia pun bunuhlah orang. Maka masa dia gila itu tidak menjadi masalah bagi dia sebab dia gila waktu itu. Okey. لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجوز على الصبي والمجنون كالحدود. Sebab kata kisah ni merupakan hukuman yang berat yang tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak dan juga orang gila sebagaimana juga hukuman hudud. Li'annahum laisa lahum qasdu sahih fihim fahum fihim kal qatil khata'an. Maka dia dianggap sebagai pembunuh dengan tidak sengaja itulah. Okey. Begitu juga dia kata wasyartu an yakuna as-siba wal majnun حال فعل الجناية وعلى هذا لو قتل وهو صبي ثم بلغ فلا يقتص منه. Okey. Dia bunuh orang hari ni, contoh kita buat senang lah. Dia bunuh orang hari ni, esok yang perempuan tu keluar darah haid. Esok dia balik. Maka masa dia buat itu tidak dikenakan lagi hukuman kisah sebab masa dilakukan itu adalah dia ketika masih lagi belum balik. Begitulah seterusnya. Walau jana wa majnun summa afaqa fala yuqtas minhu. Sama jugalah yang berkata tadi. Asyartu tsani dengannya salis tsani Syarat yang kedua, alla yakuna aslan lil maqtul, alla yakuna al qatil tu ataupun al muqtas minhu ataupun orang yang kita nak kenakan hukuman qisas tadi ataupun kita kata penjenayah tadi ataupun pesalah tadi adalah bukan terdiri daripada asal keturunan mangsa yang dibunuh. Faham asal keturunan? Bi'an kana aban au umman au jaddan au jaddatan mahma ala al-farq bainahuma. Maksudnya syarat yang kedua, pembunuh tadi atau penjenayah tadi atau pesalah tadi bukanlah asal apa? Bukanlah asal keturunan ataupun kita kata bukan bapa kepada mangsa yang dibunuh atau bukan ibu atau bukan datuk, atau bukan nenek, atau bukan moyang sampai ke atas lah. Kalau ada berapa lapis pun maksudnya asal keturunan. Tak boleh. Seorang ibu, wali'azubillah, dia membunuh. Kan banyak kes kan? Banyak kes tak? Ibu berpakat dengan pakwa dia, bunuh anak dia. Betul tak? Ada kan? Banyak kategori itu kan? Dia bunuh. Maka bila seorang ibu, dia membunuh dengan sengaja anak dia, ataupun seorang bapa dia membunuh dengan sengaja anak dia, ataupun datuk dia membunuh sengaja cucu dia, begitu juga nenek atau moyang bunuh cicit dan sebagainya, maka tidak dikenakan hukuman qisas. Kenapa? Li'annahu aslan lil maqtul. Faham tu? Kadang-kadang keluar rizak peksa, kadang-kadang keluar peksa. Nyatakan hukum di bawah berserta dengan alasan. Qatal al-ab ataupun qatala al-walid waladahu. Tukar manusia ni. Qatala al-walid waladuhu ataupun qatala al-walad waliduhu. Manusia kena kisah, manusia tak kena kisah tu. Ni kepala tu guna qatala al-walid waladahu. Satu. Qatala al-walad walidahu. Mana kisah tak kisah. Apa dia umi tahu? Kan. Yang pertama qatala al-walid qatalal walidu waladahu. Ayah membunuh anak lelakinya. Lalu yang kedua kata tadi qatalal walad walidahu, anak membunuh bapanya. Kalau anak membunuh bapa kena qisas sebab anak bukan asal keturunan. Faham? Faham tu? Faham. Faham Okey, kita dah urut puasa. Boleh lagi kan? Okey. Falau qatala syakhs ibnahu lam yuqtas minal abil qatil. Katakanlah seorang bapa membunuh anaknya, maka tidak dikenakan hukuman qisas. Okey, seterusnya. Seterusnya asyartu salis. Dalil boleh baca sendiri lah. Umi lajukan sikit lah, sebenarnya ada powerpointnya. Powerpoint Umi dah buat nanti Umi akan bagilah. Dia kata apa dia? Sebab sebagai nak menghormati, sebagai nak memelihara kehormatan seorang bapa. Namun begitu janganlah bila tak kena ni maka nak bunuh anak. Jangan sekali-kali ada macam tu. Kalau bapa yang waras, ibu yang waras sama sekali tidak akan membunuh anaknya. Baik, asyartu salis. Sebab dia kata tadi nak qisas nyawa mesti merangkumi 4 syarat ni. Bukan salah satu daripada 4 syarat, mesti keempat-empat syarat ni mesti ada. Asyartu salis
An yakuna al-maqtul ma'sumudan bil Islam. Mangsa yang dibunuh tadi terdiri daripada siapa? Terdiri daripada terdiri daripada Islam. maksumudan, maksudnya orang yang terpelihara darahnya. Maksudnya bukan kita boleh bunuh dengan sewenang-wenangnya semua orang. Daud. Maksudnya orang yang terpelihara darahnya kerana dia tu Islam. Maksudnya orang Islam bunuh Islam. Tak boleh. Tak boleh maksudnya. Kemudian orang yang dijamin juga maksum mudam ni, orang yang dijamin juga darahnya ialah ahidu zimmah. Apa maksud ahidu zimmah ni? Kafir zimmi. Kafir zimmi ni adalah orang yang tertaluk dengan perjanjian ataupun keselamatan oleh sesebuah negara Islam. Faham tu? Ataupun kita kata au aman. Au aman ni maksudnya ialah orang yang memang dah, kita sebut contohnya kalau sebut maksudnya pelancong lah. Pelancong datang dari negara luar, dia dah ada visa. Maksudnya dia dah ada jaminan keselamatan oleh negara Malaysia tersebut. Maksud begitulah. Bukan sekadar orang tu Islam. Tapi syarat yang ketiga, mangsa yang dibunuh tadi ialah mereka yang dijamin darahnya, mereka yang dipelihara darahnya, sama ada dia itu seorang Islam, ataupun darah tu maksudnya nyawa lah kan, ataupun dia kafir zimmi, ataupun dia ialah orang yang masuk dalam negara kita, pelancong yang masuk dalam negara kita dengan dah ada visa. Itu maksud dia. Sama ammal harbiyu, dia kabar situ. Ammal harbiyu, adapun kafir harbi, fayahduru damahu, maksudnya fayahduru damahu, maksudnya darahnya halal. Nyawa mereka tidak dijamin maksudnya. Kafir harbi ni. Kafir harbi ni maksudnya katakanlah kalau sekarang nampaknya macam Israel lah kan. Tentera Israel ni masuk negara kita, contohnya kalau bunuh dia tanpa ada visa pelancongan yang disahkan oleh sebuah negara kita, contohnya masuk sebagai ceroboh, maka bolehlah darah dia. Kalau orang bunuh dia maka tidak boleh dihukum qisas. Wa kadzalika al-murtad, begitu juga golongan yang murtad, fa innahu halalud dam. Golongan yang murtad juga darahnya telah pun menjadi halal, maka dia halal dibunuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang menukarkan agamanya maka hendaklah dia dibunuh. Hadis ni jelas, kalau orang murtad ni boleh kita bunuh dia lalu. Bukan bunuh lalu, maknanya murtad meledak, mana ada tempoh-tempohnya. Kita tengok dalam bab haddur riddah. Kita akan tengok dalam bab haddur riddah, hudud yang berkaitan dengan murtad. Begitu juga qauluhu tabaraka wa ta'ala wa qatilul musyrikina kaffatan, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dia kata, dan perangilah mereka, perangilah kaum kafir itu seluruhnya, kafah tu jami'an maksudnya, sebagaimana mereka membunuh kamu, memerangi kamu seluruhnya. Maksudnya kalau kafir harbi kan, kalau peperangan ni maknanya bolehlah bunuh kan. Kalau peperangan dah dia nak meruntuhkan Islam, nak menceroboh Islam, maka bolehlah dia dibunuh. Macam baru ni lah kan, contoh tu. Tapi itu dalam bab sial, itu dalam bab sial yang berlaku di Terengganu bulan puasa baru ni kan. 2 orang ditembak mati oleh polis tu. Yang tu bab nanti kita sampai bab dia, kita akan bincang lagi. Okey. Baik, asyaratul rabi'. Apa dia asyaratul rabi'? At-takafu'u bainal qatil wal maqtul. Maknanya yang keempat ni ialah pembunuh dan mangsa yang dibunuh mestilah sekufu. Sama tarafnya. Sama taraf macam mana? Kalau wan kena wan ke? Kalau Sayyid kena Syarifah ke? Minta maaf, ini Umi cuma tunjuk contoh sebagai contoh. Atau dia golongan bangsawan kena golongan bangsawan ke? Bukan begitu.
وذلك بأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. Maksudnya sama taraf ni, maksudnya taraf mangsa itu la yakunal maqtul, itu mangsa itu tidak lebih rendah tarafnya daripada pembunuh. Contoh, dia kafir. Orang Islam bunuh orang kafir sengaja. Ni, orang Islam bunuh orang kafir secara sengaja. Maka orang Islam tadi ikut undang-undang syarak, jenayah Islam ini dia tidak boleh dikisaskan. Kenapa? Kerana Islam itu lebih tinggi daripada kafir. Tapi jangan pula kata kita nak pergi bunuh kafir, gerang sangat ni. Jangan nak ngada-ngada gitu pula. Okey. Ataupun auriken, ataupun perhambaan. Sekarang tak ada dah perhambaan. Fala yaqtulu muslimun bikafirin. Umi dah terang tadi. Sawan kana zimmiyan, sama-sama ada kafir tadi, kafir zimmi, au muahadan, au harbiyan, au lan tablughu da'watul Islam. Wala la yaqtulu harbi bi ba'in. Bukan ba'in tu, bi abdin tu. Dalam buku kamu, dalam Umi ni dia kata ba'in, bukan ba'in bi abdin. Asyatul Rabi'. Okey, sekejap. Umi tengok dalam buku. Buku tu bukan salah hak Umi Papa tu bukan ba'in makna bi abdin. Maksudnya orang merdeka kalau dia bunuh misalnya hamba, maka dia tak kena dikisaskan. Jadi ingat tu 4 syarat tu. Al-awwal apa dia? Kena ada syarat yang pertama, ayakunal muqtasu minhu mukallafan. Ayakunal muqtasu minhu mukallafan. Syarat pertama mesti mukallaf. Syarat yang kedua apa dia? Alla yakuna aslan lil maqtul. Kemudian ayakunal maqtul maksumud dam bi islamin au zimmatin au amanin. Kemudian yang keempatnya adalah at-takafu bainal qatil wal maqtul. Ini adalah keempat-empat syarat yang perlu ada apabila hendak dihukumkan qisas kepada pembunuh dengan sengaja. Bukannya pembunuh separa sengaja dan bukannya pembunuh tak sengaja. Faham Tom? Faham ya. Baik. Tengok ayat Quran. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa sampai kepada habis ayat lah surah Al-Baqarah 78 tu. Mesti sekufu. Maksudnya mesti sekufu. Kalau orang merdeka bunuh merdeka, okey. Kalau hamba bunuh hamba, okey, kena sebab dia sama taraf. Sama nantakil ila syara'itil qisas bil atraf. Kita tengok sikit lagi iaitu syarat kisah dengan atraf. Syarat qisas iaitu bagi jenayah terhadap anggota. Umi nak baca betul-betul kena faham betul-betul ni. Ma marra yata'allaku fil qisasi bin nafsi. Amma al-qisas fil atrafi kal yadi wal rijli wal udhni wa nahwi zalik. Wa yashtaritu minhu ma zakara fi qisasin nafs duna ayyi farqin wa yudafu ila ma marra min asyuruti asyurutut taliyah. Makna apa? Semua kita tengok. Tengok yang pertama dulu. Ishtiraku al-'adw alladhi yuradu qata'ahu qisasan. Maksudnya anggota yang hendak dikisahkan itu mestilah sama dengan anggota yang telah pun kita kata anggota mangsa yang dipotong. Contoh minggu lepas, kalau A ni dia nak uji gunting dia tajam ke tak tajam, dia pergi gunting satu ruas jari kelingking sebelah kanan B. Boleh nampak? Boleh faham? A, dia nak testing gunting dia tajam ke tak tajam, dia pergi gunting jari kawan dia. Dari mana? Satu ruas jari kelingking sebelah kanan. Sebab ruas ada sendi, maka boleh dikisaskan. Kenapa? Kerana anggota sama. Maksudnya boleh digunting, boleh dikerat satu ruas jari kelingking sebelah kanan A. Sebab A gunting B, makna itu sama. Faham tu? Bi an taqta'ul yumna
Wal yusra bil yusra. Kalau kanan dengan kanan, kalau kiri dengan kiri, kalau khansar dengan khansar. Maksudnya kalau kelingking dengan kelingking lah. Maksudnya tak boleh kalau ibu jari lah. Potong ibu jari sebelah kiri, maka dah boleh potong ibu jari sebelah kiri. Jangan pula nanti you potong jari kelingking tapi kita gerang, potong ibu jari dia lah ni kata. Wala yajuzu ibhamun bi khansarin. Tak boleh lah kita nak gantikan ibu jari tadi, dia potong jari kelingking, lepas tu kita nak potong ibu jari dia, tak boleh lah, sebab tak sama ni. Okey. Syaratus salis, yang kedua, bagi anggota ni, kecuali anggota tu adalah apa dia? Alla yakuna bi ahadi tarafaini syalalun ma'asihati tarafil akhar. Warna pulak tu. Tidak boleh melibatkan anggota yang lumpuh dengan anggota yang normal, yang okey, yang sihat. Contoh, fala taqta'u sahiha bisyala'in wa in ridha bizalikal jani. Kita buat contoh ginilah, A dengan B ni dia kawan rapat contoh kan. Kemudian satu hari tu A tu dia accident contoh. A accident menyebabkan apa dia, tangan kanan dia jadi lumpuh. Contoh, dia jatuh kereta ke, dia lepas accident ke apa-apa ke, maka tangan kanan dia pun jadi lumpuh. B kawan dia ni geram tengok, ada tangan pun tak ada fungsi. Faham? B tengok kawan dia pun punya lumpuh daripada tangan kanan lumpuh daripada siku ke bawah contoh. Jadi B dia geram, dia kata kau ni ada tangan pun tak boleh buat apa-apa pun. Dia pun potong lah kat siku tangan yang syalat tu, yang lumpuh tu, faham? B potong tangan A yang lumpuh tadi. Maka dalam konteks ini tak boleh nak dikenakan kisah kepada B. Kenapa dia? Kerana tangan A tadi tangan yang lumpuh, B tadi tangan dia normal. Wa in ridha bizalikal jani. Walaupun penyanyi kata apalah dah saya potong tangan kawan saya yang lumpuh ni, tak apalah potonglah tangan saya belah kanan ni biar sama kudung belaka. Tak jadi juga. Tak boleh juga. Sebab apa dia? Sebab dia telah melanggari syarat. Boleh faham? Ke tidur dah ni? Faham Umi? Boleh. Tidur ke faham? Faham. Kalau dalam kelas sedap dah Umi ketuk-ketuk je kalau ada orang tidur kan. Ya Allahu Akbar. Umi cakap tahulah anak-anak Umi, tapi Umi faham anak-anak Umi semua bagus-bagus semuanya tak ambil enteng lah, belajar ni semangat ni bulan puasa ni. Sumu tasihu kan? Kesumu naimu. Semua tahu. Kesumu tanamu. Sumu tasihu kan? Nabi SAW dengan para sahabat pun berperang pada bulan Ramadan dalam peperangan Badar kan. Kita nak berperang dengan ngantuk ni. Kita nak berperang dengan mata kita yang mengantuk ni. Kita tak rakat lagi senjata ni kan. Baik. Asyartus salis an yakuna al-'aduwwu alladhi yuradu al-qisas anhu qad quti'a min mufsalin kama pakai wuqu'in aw min hududin mundabitah ka udhunin. Syarat yang ketiga, mestilah anggota yang ingin dipotong itu pada sendinya, ada sendi ataupun ada had yang boleh ditentukan. Kalau sendi ni, buat contoh tadilah mirfaq. Mirfaq macam apa? Mirfaqun apa dia? Apa dia mirfaq? Siku. Siku. Qu'an? Apa Qu'an? Lutut. Qu'an mana apa? Gelangan tangan. Pergelangan tangan. Bunyi seorang jawab. Ataupun hududun mundabitah, ataupun dia ada had yang boleh ditetapkan. Seperti telinga, ka'uzunin, seperti telinga kan. Kita tengoklah cupi telinga kat mana. Sini bawah, dekat kau pakai anting-anting bagi perempuan kan, atas ni ke, maka boleh diukat, boleh disukat. Yang tu boleh. Walau lam yakun zalika bi'ankan khadashan aw jarahan aw qat'an walakin min ghairi musallim hudud ma'rufah. Walam yajuz al-qisas fi. Kalau bukan anggota bersendi ataupun bukan tempat yang boleh ditentukan hak kadarnya, maka tak perlu kita kisas. Tak boleh kisas sebab apa?
li'adami imkani tamasul allazi huwa syartu asasiyyun fil qisas. Sebab apa? Sebab tak boleh sama. Li'adami imkani tamasul, tak boleh sama. Katakanlah A kalau dipotong tangan B sampai ke siku, tangan mana? Tangan kiri B sampai ke siku, maka kita boleh potong tangan A sampai ke siku juga belah kiri. Kalau dua-dua tangan tadi normal. Faham tu? Faham tu? Tapi kalau sekiranya dia ambil batu, contoh wali'adzubillah, dia ambil batu, dia hempap atas lengan sebelah kiri menyebabkan hancur lengan, tulang lengan. Daripada siku ke bawah tu hancur, maka kita tak boleh nak balaskan kisah. Kerana apa? Kerana tak semestinya bila kita ambil batu yang sama, kita hempap atas tangan kiri, pesalah tadi hancur ni sama. Tu maksudnya li'adami imkani at-tamassul. Maka tak boleh lah. Jadi ketiga syarat tadi kepada syurutul qisas bil atraf. Jadi Umi nak tanya, syarat qisas dengan nyawa ada 4 kan? Betul tak? Ada 4. Ada 4. Syarat qisas dengan atraf berapa? Ada 3. 3. 3. Ke lebih? 3 Kau je. jawab betul-betul. 3 kan ada berapa? Kalau Umi kata salah jawapan 3? Kalau Umi kata salah macam mana? Sebab ni dia kata asyartul awal, thumma asyartul tsani, thumma asyartul tsalis. Umi ni pandai bilang ni, sebut tu syarat ketiga tu. Tapi Umi kata kalau 3 salah. Jadi berapa syarat? Kam syurutul qisas bil atraf. Arafna anna syurutul qisas bin nafsi arba'atun. Wa amma syurutul qisas bil atraf salasah. Berapa? 7. 7. Siapa jawab 7 tu? Masyitah. Betul, Masyitah jawab 7. Masyitah ya ke tak? Ya, Umi. Ya. Ya. Apa nama ni? Luqman. Ada Luqman. Abdul Rahman. Berapa Abdul Rahman? Atraf ke? Bila atraf? Atraf. Berapa? 3 je saya rasa. 3. Abdul Rahman ni ada keluarga ke kerja kuza? Ada Siapa dia? Ustaz Syahrudin. Anak Ustaz Syahrudin ni? Ya? Ya ke tak ni? Ya. Okey. Sebab saya tengok sini Abdul Rahman Ahmad Syahrudin. Rasa anak Ustaz Syahar dah ni. Jadi ada 3 Ahmad? Yang tu lah. 3. Apa nama ni? Memang nak lock ke jawapan tu? Masyitah kata 7. Abdul Rahman kata 3. Ni SYA ni Syed ke apa? Muhammad Afiq. Muhammad Afiq berapa Muhammad Afiq? Kalau dia kata syurut ni ada 3 je. Umi. 3 je? Jadi Muhammad Afiq kata 3 jugalah. Semua 3? Ya? Yang lain? Yang lain ada tak yang lain bagi nak jawab lebih daripada tu? Ada tak? Ke 8? Baik. Cuba tengok sikit atas saja je. Umi tak terang makna tadi. Cuba tengok atas sikit. Dia kata fayushtaratu minhu ma zakara fi qisasin nafsi duna ayyi farqin wa yudafu ila ma marra min asyuruti asyurutut taliyah. Jadi berapa? Betul dah 7 Masyitah? Jadi syarat kisah dengan atraf ada 7.
Betul Masya jawab. Mana hak part pada nyawa tadi sama juga pada atraf, tapi atraf ditambah lagi 3. Jadi tu 7. Faham? Boleh faham ni? Faham. Faham Okey. Ya. Ya. Okey. Mulahazah. Kita tengok sikit. Mulahazah. La yakun al-qisas sawa'un akana fi nafsi am tarfi illa bil amadi. Ingat Umi ulang balik syarat nak melaksanakan hukuman qisas ataupun nak tutup bela sama ada nyawa ataupun kecederaan yang boleh tutup bela sama, maka hanya kepada perbuatan ataupun jenayah yang dilakukan secara sengaja sahaja. Illa bil amadi. Mana perbuatan tadi perbuatan sengaja sahaja. Contoh kalau kita kata yang Umi buat contoh sebelum ni kan, dekat Padang misalnya ada sukan, bagi sukan lontar peluru. Kita boleh bayanglah kan macam mana beratnya peluru tu ataupun cakera padat ataupun lacar lembing ke, tiba-tiba bila dilontar peluru, plasman ke siapa-siapa, pengadir ke, disilap lintas kena dada dia, meninggal situ. Itu bukan maknanya membunuh dengan sengaja kan. Maka tak kenalah qisas. Baik, kaifiyatul qisas ataupun di kata sini wa amma shibul amad wal khata' fala qisasu fihi bal yasbutu fihi adiyah. Adapun perbuatan pembunuhan ataupun kecederaan yang dilakukan sama ada bentuk secara sengaja ataupun tak sengaja, tidak dikenakan hukuman qisas terhadapnya, bahkan dikenakan hukuman diyah saja. Diyah tadilah kita tengok dah minggu lepas tu. Sama wa ini syaraka jama'atun fi qat'i tarfain min syakhsin qata'u jami'an. Sama juga. Kalau 3 orang dia sepakat kerak anggota, contoh katakanlah ABC dia sepakat dia kerak anggota ataupun kerak tangan D. ABC dia sama-sama sharing, dia kerak tangan D daripada bahu tengah kanan tu, maka ketiga-tiga tadi ABC tadi cukup syarat dia, maka kenalah hukuman qisas. Faham tu? Katakanlah dalam ABC tadi tu salah seorangnya adalah aslun, asal kan, maka tak kenalah baik yang tu lah yang tak kena, yang asal, yang lain kenalah Okey. Al-aslu fil qisas antara hukum yang musawat tamalil amal al-adwani fi kulli syakli wal madmun. Baik. Dia kata kisah ni sama kita buat macam mana dia buat lah, tapi kita kena ingat kalau sekiranya kisah tadi, Umi tak baca habis tu kalau kisah tadi yang membabitkan nyawa, walaupun katakanlah A dia bunuh B dengan cara yang kejam. Contoh dengan cara yang kejam, dia potong dulu ke, dia ditikam betul-betul B ke, ditikam betul-betul B menyebabkan B tadi meninggal. Tak boleh lah nanti bila kita nak qisas, nak tikam betul-betul B juga A. Tak boleh. Kita kena ingat bahawasanya kisah itu adalah nyawa. Maka nyawanya kalau undang-undang Malaysia kita, negara kita adalah gantung sampai mati. Kalau minggu lepas kan kita tengok viral kan, yang seorang ustaz tu, wali'azubillah lah, dia merogol ramai pelajar dia, menyebabkan dia jatuhkan hukuman mati dan cara pembunuhannya adalah tembak kat dada kan. Itu cara negara tersebut lah. Okey. Kalau misalnya negara Arab sememangnya dia akan bunuh dengan pedang. Fa'in qatala, tengok. Fa'in qatala bisayfin fal musawa asyakliyah ya an yaqtasa minhu bisayfin au qata'u birasasin au bihirkin au bikhanakin. Maknanya asal mati je, tapi ikut pada undang-undang sesebuah negara. Maksud kalau kita gantung lah. Baik, siapa yang nak melaksanakan hukuman qisas ni? Siapa yang nak melaksanakan hukuman qisas? Pelaksanaan hukuman qisas, man yaqumu bitanfizil qisas. Siapa yang nak melaksanakan hukuman qisas ni? Idza nazala hakim fi jinayat jani qatlan kana al-jinayah aw duna zalika kal qat'i wa nahwihi. Sama ada dia telapor didapati bersalah, dah masuk mahkamah dan dia didapati bersalah, dia melakukan hukuman tadi, kesalahan tadi, kesalahan membunuh, ataupun kal qat'i, ataupun kesalahan yang menyebabkan anggota, maka dikenakan summa hakima alaihi bil qisas. Kemudian dia dijatuhkan hukuman qisas, maka yang berhak melaksanakan qisas adalah wali al maqtul. Tu jawapan dia.
wali kepada mangsa tadi an yatluba minal hakim tamkinuhu minan sifa'il qisas binafsihi. Dia boleh minta dengan hakim untuk dia laksanakan hukuman qisas tersebut. Wa 'alal hakim an yumkinahu min zalika. Maksudnya kalau ikutnya hakim bolehlah hakim boleh membenarkan keluarga itu melaksanakan sendiri. Sebab apa dia? Sebab apa? Sebab di sini dikata liyashfiya waliyul maqtul ghali lahu bil qisas. Takut dia simpan dendam kan. Suruhlah dia. Tapi jarang je orang kita kata mangsa ataupun wali kepada mangsa tadi dia melakukan sendiri. Namun dia ada syarat, walaupun hakim boleh membenarkan keluarga mangsa itu melaksanakan hukuman qisas ni, tapi dia ada dua syarat. Wali al-maqtul al-qisas binafsihi syaratan isnani. Ada dua syarat. Al-awwal asyaratul awwal an yakuna dhalika biiznin minal imam. Mestilah ada mendapat kebenaran daripada imam. Siapa imam? Imam sembahyang tarawih ke? Pemerintah. Pemerintah imam di sini maksudnya pemerintah. Jangan mentang-mentang kita sekarang ni tiap-tiap malam kita bertarawih, kena tanya imam tarawih lah. Bukannya. Okey, falau badara waqtassa minal jani duna yasta'zana al-imam awil hakim asim. Kalau dia dia jalan dah ataupun dia bunuh balik pesalah tadi, contoh dekat mahkamah, dia hadirlah mahkamah dia hadir satu mahkamah, kemudian dijatuhkan hukuman tadi, dia dah tahu memang ni penjenayah ni akan dijatuhkan hukuman mati. Maka dia dah bawa senjata. Pula dia ni ada memiliki senjata, kita kata ada lesen memiliki senjata. Apabila hakim kata anda dapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati, dia terus buat pistol dia tembak terus bersalah tadi. Maka dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia belum mendapat keizinan daripada pemerintah. Dia dah buat awal, tak boleh. Wa 'alal hakim bukan sekadar berdosa, ni. Wa 'alal hakim an yu'azzirahu bil 'uqubati allati yaraha min habasin aw darabin. Bukan sekadar berdosa. Dia balas nyawa anak dia contohnya kan. Maka hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zir pula kepada waliul maqtul tadi, sama ada nak penjarakan dia habasin atau darabin, nak sebat dia, tapi sekadar penjara ataupun sebat, walakin la yajuzu lahu an yuqtasu minhu. Tapi tak bolehlah mentang-mentang dia tembak tanpa izin hakim, kita nak jatuh hukuman qisas pula pada dia, taklah. Tidak boleh. Faham? Sekadar walaupun dia bunuh dengan sengaja, pesalah tadi, penjenayah tadi tidak boleh dikisaskan. Sebab apa? Sebab maknanya yang dibunuh tadi adalah pesalah kepada pembunuh anaknya contoh, maka dia tidak mendapat keizinan daripada imam tadi, daripada hakim, daripada pemerintah, maka dia dikira berdosa dan juga hendaklah dia dikenakan hukuman ta'zir. Okey. Dia kata itu pun haza iza kana fil baldati imamun aw hakim. Itu pun kalau dalam sebuah negara yang ada pemerintah dan ada hakim kan. Ada ke lagi sekarang negara yang tak ada pemerintah, tak ada hakim? Rasa susah nak cari kan? Okey, baik. Kalau tak ada tu ada masalah. Dia benar tidak ada masalah sebab tak ada hakim. Okey. Macam mana nak melaksanakan satu undang-undang kan? Baik, asyaratus tsani, maknanya kalau wali maktul nak melaksanakan hukuman qisas tadi dengan diri dia sendiri. Yang keduanya apa dia? An yakuna al-qisas fi qatlin nafsi sahaja. Maknanya hukuman qisas tadi hanya kepada kategori kesalahan membunuh sahaja. Fa amma idza kana fil atraf wal a'dha' fa sahih annahu la yajuzu an yastawfiya illa al-hakim bi nafsi. Kalau qisas kepada kesalahan ataupun kecenderaan anggota ataupun terpotong anggota dan sebagainya, yang tu waliul maktul tak boleh laksanakan melainkan hakim sahaja ataupun orang yang telah pun diberi autoriti untuk melaksanakan hukuman tersebut. Boleh faham? Boleh faham? Boleh, Umi. Kenapa? Ada pula situ. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh?
Wa illatu dzalika, ni alasannya. Wa illatu dzalika annahu la yu'minu mubasharati wal maqtuli dzalika an yaqa'a khaybu wa zulm inda al-iqtisas min al-jani. Bimbang kok nanti dia kerak sangat tangan anak aku ni, dengan geramnya dia tu dia kerak, tu kerak sampai ke siku je. Dah sebab ada perasaan amarah di situ, maka dia kerak sampai ke bahu pula, lebih hak pula. Maka tak habis semua. Faham tu? Jadi dia takut apa dia? Satu lagi, mungkin dia tidak ada kemahiran ke? Dia tidak ada kemahiran untuk untuk potong. Maknanya mesti dilakukan orang yang mahir lah potong kan. Kalau orang tak mahir jadi lambat ke apa ke, jadi lebih dan sebagainya, maka akan menyebabkan berlaku perkara yang tidak boleh. Kita kata mumasalah, tak sama, tak sama. Okey. Ta'adud awliya al-maktul, nak habis sikit lagi. Ta'adud awliya al-maktul. Kalau kita kata tuntutan bertindih keluarga mangsa ni, ramai ni. Keluarga mangsa ni ramai. Wa in kana al-maktul awliya muta'addidun wa abau illa an yastawfu al-qisas bi annahum wajib alaihim an yafudu wahidan minhum bizalika niyabatan anhum. Fa in ikhtalafu wajib al-masiru ila al-qur'ah. Wa yakun bitafsir al-qisas min. Maknanya kalau ramai sangat nak buat tu, orang ni kata nak buat, ayah kata nak buat, toki kata nak buat, abang kata nak buat, maka kena Quran lah, kena cabut undi lah. Kena pilih lah seorang wakil kan. Maksudnya dia kena mesyuarat dan dia kena undi siapa yang patut dibuat. Gitu maksud kalau ramai sangat. Tak boleh nak ramai-ramai buat, dia kena lantik seorang saja. Faham? Faham Tom? Nah. Okey. Katakanlah kalau wali tu ramai, kemudian seorang tak datang, kena tangguh sekejap lah biar datang semua baru boleh buat. Boleh baca penjelasan di bawah tu. Okey, mikira alhamdulillah intahaina minal qisas fi hazal yaum. Diyat nanti Umi akan suruh buat kerja dan sebagainya. Sekarang ni kita ada berapa orang dalam kelas ni? Umi stop sharing dulu ya. Umi stop sharing dulu. Buka sekejap. Kita ada 98 orang sekarang ni. Umi dah tanya ke belum berapa lelaki berapa perempuan? Belum Okey, Rais, mana Rais? Siapa Rais? Siapa Rais? Tak dengar. Adam salah. Umi. Adam kan? Adam ke siapa? Hari ni buat dah Google Form? Buat dah Okey. Untuk tolong beritahu dalam Telegram kita berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan dalam kelas ni untuk memudahkan Umi. Nanti Umi nak bagi berapa kumpulan untuk buat kertas kerja. Minggu depan insya-Allah Umi akan bagi tajuk kertas kerja. Dan nanti minggu depan juga minggu yang ke-6 sebagaimana yang kita janji kita akan buat kuis sebanyak 20 markah yang kamu kena baca daripada awal sampai kepada kisas. Boleh? Soalannya adalah soalan berbentuk objektif insya-Allah. Soalannya adalah soalan berbentuk objektif. Maka anak-anak kena baca daripada al-awwal minal jinayah hatta al-qisas. Maksudnya sampai kepada al-qisas yang kita belajar hari ni. Okey, nanti insya-Allah Umi akan share PowerPoint yang Umi telah buat untuk memudahkan lagi anak-anak buat revision lah Okey. Ujian minggu depan insya-Allah dalam klip. Ada lagi tak yang ada bermasalah tak boleh nak enroll? Semua dah boleh enroll? Dah, Umi. Dah Okey. Kalau dah boleh enroll semua sekali, baca elok-elok insya-Allah dan minggu depan juga Umi akan bagi tajuk kertas kerja dan Umi nak tengok berapa orang. Nanti kamu pun buat kertas kerja lah sebagai satu lagi kerja khusus untuk Umi ambil markah. Jadi yang hari Isnin depan adalah ujian sebanyak 20 markah. Umi harap tidak adalah yang tertidur ke, tak masuk ke apa ke. Kalau yang buat Umi, saya minta maaf, saya tertidur, saya tak sempat nak buat kuis. No kompromi. Kalau tertidur
tidak ada alasan lagi dah. Faham tu? Sebab itu ada 20 markah yang akan dicampur ke final exam. Ulang sekali lagi minggu depan quiz 20 markah yang akan dicampur ke final exam nanti. Kita tak ada final exam sebenarnya, kita ada continuous assessment yang Umi dah buat dalam pembahagian kita punya markah dan cadangan kita nak buat minggu berapa kan, sebab ujian 1 minggu ke-13, ujian 2 minggu ke-14. Adapun pembentangan dan juga kertas kerja tu minggu ada minggu buat minggu 9, minggu 11 tengok itu tak apa, itu negotiate, kita boleh negotiate lagi lah. Cuma minggu depan Umi akan bagi tajuk kertas kerja yang akan kena buat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat buat semua sekali. Okey, ada yang nak tanya ke untuk soalan untuk kelas kita hari ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada nanti dalam pukul Umi akan buka forum dalam klip. Dalam forum tu bukan kena jawab segeralah, maksudnya Umi akan buka sampai esok. Forum dia nanti maksudnya dalam pukul 1 nanti Umi akan start buka forum. Boleh jawab sehingga pukul 1 esok. Sehingga pukul 1 esok. Maknanya Umi bagi 24 jam. Forum santai je sebagai kita kata nak tengok apa yang kita belajar hari ni. Jadi kalau tak ada apa-apa boleh kita berhenti sini. Umi tak masuk lagi lah dia tu sebab kita dah habis awal dah, sebab tu Umi tengah ada kerja tadi. Jadi insyaAllah nanti Umi akan send lah tajuk-tajuk yang kita belajar hari ni dalam grup tele sebagai PowerPoint yang Umi sebenarnya dah buat semua sekali PowerPoint. Maknanya kalau untuk exam jangan kata guna PowerPoint saja, ada lagi benda-benda lain. Maksudnya kalau exam nanti ada soalan penyelesaian masalah cuma quiz je yang hanya Umi buat soalan yang berbentuk objektif. Okey, jadi tu saja, tolong kamera on sekejap, Umi nak ambil dulu, print screen dulu untuk kita letak sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada hari ni. Boleh buka kamera sekejap, mana-mana yang lain okey tu bukalah. Umi faham ada yang lain tak okey, ada yang lain okey. Tolong sekejap, Umi nak ambil gambar sekejap. Okey, senyum semua. Umi nak letak dalam grup tele, bukti kita buat kuliah. Okey, sekejap lagi Umi ambil next pula, next page. Okey, sekejap Umi ambil lagi. Okey, tunggu sekejap ya. Okey, tolong kamera on. Okey, sekejap. Last. Okey, last. Okey, boleh kalau nak tutup sekarang pun boleh lah. Boleh kalau takut memang tak ada data dan sebagainya. Okey, boleh nak tutup sekarang. Jadi respon forum tu bermula pukul 1 nanti sampai pukul 1 esok. Apa yang kita belajar hari ni sebagai latihan. Sebagai latihan apa yang kita belajar hari ni sama ada kita faham ataupun tidak.
Jadi mohon maaf segala kesilapan yang Umi mengajar sepanjang hari ini. Kalau ada kesilapan Umi tu tolong tegur baik itu adalah kesilapan atau kelemahan yang pada diri Umi. Mana yang baik itu daripada Allah SWT, dan kita tangguh pengajian kita hari ini dengan baca tasbih kafarah dan juga suratul asri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Syukran Umi. Syukran Umi. Kenapa?